Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, dalam video kali ini saya akan ke subtopik seterusnya iaitu 1.4. Tajuknya adalah perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okay, jom pelajar kita tengok di buku teks muka surat 19, buku teks matematik tingkatan 1. Okay, baik. Ini adalah paparan buku teks matematik tingkatan 1 di muka surat 19. Okay, boleh rujuk di 1.4. Okay, dan rujuk di muka surat 19. Okey, baik. Mula-mula sekali kita akan menyusun perpuluhan positif. Okey, menyusun perpuluhan positif tidak menjadi masalah. Okey, sebagai contoh menyusun perpuluhan ini dalam tertib menaik. Okey, ada 5 perpuluhan positif di sini. Okey, cara dia adalah yang paling senang menyusun secara menegak. Okey. Cara menegaknya adalah macam ni cara menegak dia. Okey, gariskan nilai tempat pertama untuk menentukan perbandingan. Okey, gariskan 1, 0, 0, 0 dan 0. Okey, daripada sini 1 dengan 0 nilai 1 adalah lebih besar daripada 0. So 1.33 adalah nilai yang paling besar. So dibulatkan 5 di situ. Okey, baik, kita akan membuat perbandingan bagi 4 perpuluhan dekat sini. So dengan cara gariskan nilai tempat kedua untuk menentukan perbandingan iaitu 4, 3 dan 0. Okay, dekat sini nilai yang digariskan adalah 0, 3 dan 4. So nilai yang paling rendah ialah 0. So siapakah 0? Pastinya adalah 0.09. So 0.09 ini adalah perpuluhan positif yang pertama. So itu adalah yang pertama. So dibulatkan 1 di situ. So kita akan membuat perbandingan bagi 3 perpuluhan positif di sini. So kita gariskan 4, 4 dan 3 di situ. Daripada situ kita boleh tahu 0.33 adalah yang nombor 2 sebab 3 dengan 4, 3 paling rendah. Okay, itu adalah nombor 2. So daripada sini kita boleh tengok 0.4 dan 0.43. So daripada situ awak jangan keliru, awak hanya tambahkan 0 di 0.4 akan menjadi 0.4. 0, awak kena ingat 0.4 sama nilainya dengan 0.40. So daripada situ 0 dan 3 nilai yang paling rendah adalah 0. So yang ketiga adalah 0.4. 0 diikuti oleh yang keempat adalah 0.43. So cara nak susun dia dari kecil ke besar ataupun dari kurang ke lebih. So 0.09 yang pertama diikuti oleh 0.33, 0.4, 0.43 dan seterusnya adalah 1.33. So kita akan tengok seterusnya. Okay, bagaimana nak menentukan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif? Cara nak susun dia, okay, awak tengok yang kedua ni adalah susun perpuluhan ini dalam tertib menaik. Ada 5 ada 5. So penyelesaian kena buat perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. So siapakah perpuluhan negatif? Perpuluhan positif yang tiada negatif di tepi. So ada 3 perpuluhan positif di sini. So 1.73, 1.37 dan 3.71. Manakala perpuluhan negatif ada 2 iaitu negatif 3.17 dan negatif 1.37. So dekat sini saya dah buat pecahan positif dan negatif. So kita buat perbandingan antara perpuluhan positif dahulu. So cara dia buat garis pada tempat yang pertama iaitu 1, 1 dan 3. So daripada sini kita akan membuat perbandingan antara nilai 1 dan nilai 3. So daripada 1 dan 3, 3 adalah yang paling besar. So 3 berada di sebelah kanan ataupun yang nombor 5. So nombor 5 adalah 3.7. So kita akan buat perbandingan yang 1.73 dan 1.37 dengan gariskan nilai tempat yang kedua iaitu 7 dan 3. So, antara 7 dengan 3 paling rendah daripada 7. So 3 akan jadi 1.37 akan jadi nombor 3 dan 1.73 akan menjadi nombor 4. So kita akan tengok kita akan susun terlebih dahulu. So cara nak susun dia yang macam tadilah. So kita akan buat perbandingan antara perpuluhan negatif dengan cara buat garis pada nilai tempat yang pertama iaitu negatif 1 dan negatif 3. So perlu diingatkan perpuluhan negatif berbeza sedikit dengan perpuluhan positif. Perpuluhan negatif berbeza dengan perpuluhan positif di mana nilai yang paling hampir dengan 0
adalah paling besar nilainya. So, siapakah paling hampir? Awak kena tengok yang paling hampir adalah negatif 1 lah. Negatif 1. So, negatif 1 perlu berada di sebelah kosong tersebut. So, cara susunan dalam tertib menaik adalah negatif 3.17, negatif 1.37, 1.37, 1.73 dan akhir sekali adalah 3.71. So, berhati-hati dengan nilai negatif di situ. So, cara yang paling senang buat garis nombor. So, baik, kita akan pergi kepada seterusnya, iaitu operasi yang melibatkan perpuluhan. Okey, gabungan operasi yang melibatkan perpuluhan sama macam integer dan sama macam pecahan. Okey, yang pertama sekali kalau ada tanda kurung, buat tanda kurung diikuti oleh darab atau bahagi dan diikutilah sekali adalah tambah atau tolak. So, dari kiri pergi kanan. Okey, baik, kita akan tengok kepada contoh yang pertama. Okey, selesaikan. 7.5 tolak 5.6 darab 2.8. So, daripada situ awak kena kenal pasti ada berapa operasi. So, ada 2 operasi di sini iaitu tolak dan darab. So, siapakah dulu? Daripada tolak dan darab, awak kena tahu tanda kurung, selepas tanda kurung, darab atau bahagi. Selepas darab atau bahagi, ianya adalah tambah atau tolak. So, siapakah dulu? Pastinya ianya adalah darab. So, cara darab tu senang saja, awak hanya tekan kalkulator, akan dapat nilainya adalah 15.68. So, salin balik yang depan tu, yang tak buat apa-apa lagi salin balik, iaitu 7.5 tolak dengan 15.68. So, daripada situ awak hanya tekan kalkulator dan nilainya akan dapat negatif 8.18. So, ini tak ada masalah bagi saya. So, kita akan tengok kepada penyelesaian yang kedua. Okey, selesaikan. 6.13 tolak 5.4 bahagi dengan 1.2 tambah dalam kurungan tolak ataupun negatif 3.17. So, mula-mula sekali jangan orang cakap jangan tergopoh-gopoh untuk membuat jawapan ini. So, awak kena kenal pasti ada berapa dulu operasi. So, ada 3 operasi di sini iaitu tolak, bahagi dan tambah. Kenapa 3? Kenapa tidak 4? Kenapa tolak ataupun negatif itu tidak dikira operasi? Itu bukan operasi. Itu adalah nak menunjukkan nombor itu adalah negatif. Itu bukan operasi. So, hanya 3 sahaja di situ iaitu tolak, bahagi dan darab. Tambah. Tambah. So, dekat sini daripada ketiga-tiga siapakah dulu? Siapakah dulu? Kena ingat tanda kurung, selepas tanda kurung, darab atau bahagi, selepas darab atau bahagi, ianya diikuti oleh tambah atau tolak. So, dekat sini yang mula-mula sekali kena buat adalah bahagi. So, bahagi terlebih dahulu, tekan saja kalkulator, kamu akan dapat 4.5. So, daripada situ, salin balik yang kat depan, 6.13, tolak pun kena salin, 4.5 adalah hasil bahagi, salin balik tambah, salin balik dalam kurungan negatif 3.17. So, kenapa tak buat kurungan dulu, cikgu? Itu bukan operasi. Yang dalam kurungan bukan operasi itu. Itu menunjukkan nombor itu adalah negatif. So, daripada kat situ ada berapa operasi? Ada 2 operasi iaitu tolak dan tambah. Okey, daripada tolak dengan tambah, ingat daripada tolak dengan tambah, kiri pergi kanan sahaja. Okey, baik. Daripada situ awak kena pasti ada 2 gabungan dekat situ, tambah dengan tolak. Bila tambah dengan tolak akan jadi tolak. So, 6.13 tolak 4.5 tolak 3.17. Tekan sahaja kalkulator akan dapat negatif 1.54. So, daripada sini pesanan saya, hati-hati, jangan terus buat dari kiri ke kanan. Jangan terus buat dari kiri ke kanan. Buat siapakah dulu. Kenal pasti ada berapa operasi. Siapakah dulu. Kalau ada tanda kurung, buat tanda kurung. Kalau ada darab bahagi, buat darab bahagi dulu. Okey, macam tu. Tanda kurung diikuti darab atau bahagi. Selepas itu tambah atau tolak. Barulah dari kiri pergi kanan. So, dekat sini penggunaan kalkulator sangat penting. Dan walaupun penggunaan kalkulator sangat penting, awak tidak boleh membuat jawapan terus. Perlu ada jalan kerja. Tak ada jalan kerja, tak ada markah. So, daripada sini pesanan saya, berhati-hati apabila menjawab soalan gabungan operasi. So, sampai di sini sahaja. Terima kasih kerana menonton. Sehingga bertemu kembali. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.